Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafzan Johari dan ini pantau agenda reformasi. Kita mulakan dulu dengan perkembangan di Palestin, di mana Kementerian Kesihatan Palestin maklumkan sehingga Khamis angka kematian penduduk Palestin akibat serangan berterusan tentera Israel di semenanjung Gaza meningkat kepada lebih 9,000 orang, mangsa termasuk lebih 3,000 kanak-kanak dan lebih 2,000 wanita, dan manakala lebih 32,000 yang lain cedera. Ya. Dan jurucakap Kementerian Kesihatan Palestin Ashraf Al-Qudra berkata lebih 2,060 penduduk masih terperangkap di bawah runtuhan di Gaza, dan serangan Israel menyebabkan 135 pegawai perubatan maut dan 25 ambulans musnah. Tambahnya, tentera Israel menyasarkan lebih 100 kemudahan penjagaan kesihatan di Gaza sejak 7 Oktober dan sebanyak 16 hospital dan 32 pusat penjagaan utama tidak dapat beroperasi ekoran serangan Israel selain mengalami kekurangan bahan api. Ashraf turut memberi amaran mengenai malapetaka kesihatan ketika mana Gaza alami kekurangan bahan api yang memaksa generator utama di Hospital Indonesia di utara Gaza berhenti operasi, manakala generator utama di Hospital Al-Shifa di Bandar Gaza hampir berhenti operasinya. Dan juga bekalan asas untuk lebih 23 juta penduduk di Gaza juga semakin berkurangan akibat kepungan haram Israel. Khususnya Duta Palestin ke Malaysia Walid Abu Ali menzahirkan penghargaan atas tindakan Badan Bukan Kerajaan NGO Yayasan Al-Aqsa yang akan mengemukakan bukti kekejaman Israel di tanah Palestin kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC di The Hague, Belanda. Dalam satu sidang media, Walid melihat tindakan itu sebagai sebahagian daripada komitmen Malaysia untuk membela nasib rakyat Palestin yang sedang melalui tindakan pembunuhan beramai-ramai oleh rejim Zionis Israel. Walid berkata dunia seharusnya melihat bahawa konflik yang berlarutan itu bukan semata-mata tentang agama, tetapi ia adalah isu kemanusiaan yang harus melibatkan tindakan daripada komuniti antarabangsa secara keseluruhan. Together, between My Aqsa and the embassy, we coordinate, cooperate, try to do whatever we can do on behalf of Palestine and the Palestinians who are suffering. My Aqsa has done a great job in collecting all evidence that they can. The case was dealt with seriously by the Malaysian government. The case was discussed in one of the OIC meetings in Jeddah. Malaysia is an influential country that they could play a role to get those who do not believe in supporting Palestine within ASEAN, for example, to show their support to Palestine. International community, Malaysia has excellent relationship and respected by the international community. They can play a role in encouraging more countries to show their support to Palestine. And let me make it clear, in Malaysia, I'm proud to say that I know how much Malay are very great supporters to the Palestinian cause, but other minorities in Malaysia are great supporters as well, and we appreciate what they are doing. I was invited to MCA headquarters, and I've seen the president, and I was interviewed by the MCA youth channel, and I've shared my views. Please understand, our struggle in Palestine is not a religious struggle. Our struggle in Palestine against Israel, not against the Jew. Dalam pada itu, pengerusi pasukan undang-undang My Aqsa, Luqman Sharif Alias, menggesa pihak pendakwa raya ICC untuk menggunakan kuasa mereka seperti yang termaktub dalam klausa berkaitan untuk memulakan tindakan ke atas Israel. Our legal team will personally meet with the ICC prosecutor in The Hague, the Netherlands, in the near future to provide the prepared dossier and evidence with the hope of expediting actions against the tyranny of the Israeli Zionist regime. The massacres committed by the Israeli Zionist regime are blatant crimes of genocide, crimes against humanity, ethnic cleansing, and war crimes
which are within the ICC jurisdiction under the Rome Statute. Baiklah, seterusnya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF terus-menerus melakukan kezaliman dengan melancarkan serangan darat di utara Gaza. Menurut laporan, rejim Zionis itu sedang meneruskan kemarahan dengan merempuh barisan pertama pejak Hamas dan sedang menghampiri Badar Gaza. Di Beit Hanun, sebuah bandar di pinggir timur laut semenanjung Gaza, imej menunjukkan IDF sedang masuk kawasan itu selepas melakukan pengumuman kejam secara bertubi-tubi dari udara dan serangan darat. Dari jauh, asap putih juga boleh dilihat naik dari kawasan itu disebabkan runtuhan bangunan. Namun, laporan agensi antarabangsa menyebut ia merupakan taktik IDF bagi mengaburi operasi darat mereka. Jalan raya menuju ke Bandar Gaza dari selatan dan utara kini dilaporkan berada di bawah kawalan penuh IDF. Menurut data yang dikeluarkan, masuki hari ke-26 konflik, sekurang-kurangnya lebih 10,000 nyawa melayang, membabitkan kedua-dua belah pihak dengan paling ramai adalah warga Palestin. Kita berehat seketika, jumpa lagi selepas ini. Masih lagi mengenai perang di Palestin, di mana di Malaysia 50 tan bantuan kemanusiaan bernilai 7 juta ringgit sedia dihantar melalui Mesir kepada rakyat Palestin di Gaza. Dan dalam satu kenyataan baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri berkata barangan itu dikumpul menerusi kempen Ops Ihsan oleh lebih 40 NGO tempatan. Dan penghantaran pertama bantuan itu dijadual dihantar ke lapangan terbang antarabangsa Al-Arish melalui penerbangan kargo sewa khas pada hari ini iaitu 3 November dan dibiayai oleh kerajaan Malaysia. Dan penghantaran seterusnya akan dihantar melalui laut dan akan dihantar ke bandar Ismailiyah di Mesir. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini berkata jumlah kutipan melalui akaun Amanah Kemanusiaan Palestin atau AAKRP seliaan kementerian itu ialah 81 juta ringgit. Menurut kementerian itu, 23 juta ringgit telah dimasukkan ke dalam akaun dan dana itu termasuk daripada sumbangan syarikat korporat yang berjanji untuk menyumbangkan atau memberi sumbangan dalam satu majlis pada 19 Oktober lalu di Seri Perdana. Dan kita nak bercakap mengenai Ops Ihsan di mana bantuan pertama akan diserahkan pada malam ini, akan mula bertolak pada malam ini. Jadi di talian bersama kita hari ini, ketika ini adalah Saudara Syahrir Azfar Saleh, beliau merupakan Sekretariat Ops Ihsan dan juga Ketua Pegawai Operasi Global Peace Mission GPM Malaysia. Saudara, terima kasih kerana bersama Eswar Wani walaupun dalam notis yang agak singkat. Pertama sekali kita nak tanyakan mengenai kesediaan barangan bantuan yang akan dihantar esok. Semuanya bersiap, semuanya sudah ready untuk penerbangan malam ni? Okey, baik. Yang pertamanya, alhamdulillah kita sudah berada di tahap yang terakhir sebenarnya. Di saat saya sedang cakap pada waktu ini, barang-barang bantuan sedang di-load masuk ke dalam lori-lori kontena dalam perjalanan menuju ke KLIA Cargo dan bermaksud sekarang ni kita hanya menunggu untuk barang-barang ini sampai di KLIA Cargo dan akan load masuk ke dalam kapal terbang pada malam ini dan insya-Allah ini yang kita nantikan sebenarnya. Saat-saatnya kita nantikan bahawa permulaan yang pertama untuk kita menghantar bantuan daripada rakyat Malaysia, daripada NGO Malaysia, daripada kerajaan negara Malaysia untuk kepada mereka yang memerlukan, yang berhadapan dengan peperangan yang sangat dahsyat di Palestin pada waktu ini. Jadi malam ni adalah waktunya penerbangan yang pertama yang akan kita gerakkan hampir 20 tan barang-barang bantuan yang memberikan fokus kepada bantuan perubatan, bantuan makanan dan beberapa bantuan barangan keperluan bayi. Ya. Dan destinasi pada malam ini adalah Mesir Dan saya nak tanyakan mengenai kesediaan pintu Rafah untuk menerima sumbangan rakyat Malaysia ini. Ada update mungkin, saudara? Baik,
Ops Ehsan ini merupakan satu gerak kerja secara bersama di peringkat kerajaan Malaysia dan juga kerjasama rakan-rakan NGO. Jadi barangan yang akan kita hantar ke Al-Arish bermula pada malam ini merupakan satu gerak kerja yang telah dimulakan beberapa minggu yang lepas, termasuk hasil daripada visit ataupun kehadiran Perdana Menteri Malaysia sendiri berjumpa dengan Presiden Al-Sisi pada minggu lepas, dan kita telah memastikan bahawa barangan yang hendak kita bawa ke Mesir pada kali ini, perjalanan dia adalah mendapat prioriti yang utama untuk kita bawa masuk ke sempadan Rafah. Jadi kita telah koordinasi sebaik mungkin dengan kerjasama kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Mesir, dan juga rakan pelaksana di Mesir iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir yang telah bersedia untuk menjadi wakil kita untuk menerima barangan yang kita akan hantar ini, dan mereka ini satu-satunya organisasi yang diberikan pelepasan ataupun diberikan kebenaran untuk sampai ke pintu Rafah dan kemudian menyerahkan kepada Palestinian Bulan Sabit Merah Palestin di sebelah sana. Jadi hubungan yang baik ini merupakan satu perkara yang sangat penting di dalam menyampaikan bantuan yang telah kita kumpulkan sebanyak 50 tan ini, dan penghantaran yang pertama ini akan menjadi satu benchmark, satu penanda aras sama ada kita mampu dan berjaya untuk memastikan barangan yang telah kita hantar ini dapat menembusi sempadan Rafah, dan insya-Allah mudah-mudahan kita doakan dengan perancangan yang telah kita laksanakan dan doa daripada seluruh rakyat Malaysia, barang bantuan ini akan selamat sampai dengan segera kepada mereka yang memerlukan di dalam Gaza, insya-Allah. Itu merupakan penghantaran pertama, dan kita juga merancang untuk buat penghantaran kedua menerusi laluan laut ke Bandar Ismailiyah di Mesir dan kemudiannya akan ke Rafah. Ya, bagaimana proses yang untuk penghantaran kedua pula? Apa statusnya sekarang? Okey, untuk makluman, kita penghantaran melalui kapal terbang kargo ini akan ada 2 kali penghantaran. Penghantaran yang pertama adalah pada malam ini sejumlah 20 tan insya-Allah, dan seterusnya kita merancang pada minggu hadapan sekali lagi penghantaran menggunakan kapal terbang kargo juga untuk another 20 tons. Jadi di pihak kita ada beberapa bahagian lah. Kita ada sorties 1, sorties 2 dan sorties 3. Di mana sortie 1 dan sortie 2 kita akan hantar melalui penerbangan, dan sortie 3 ini ataupun pengumpulan barangan yang ketiga ini kita masih lagi dalam perbincangan bersama dengan kerajaan sama ada kita akan hantar sama ada menggunakan jalan laut ataupun kita cuba juga untuk menggunakan kapal terbang kargo juga. Jadi pertimbangan itu masih lagi dibincangkan. Ya, tapi yang pastinya di peringkat Sekretariat Ops Ehsan kita meletakkan komitmen bahawa semua barang-barang yang telah kita sort, semua barang-barang yang telah kita terima, dan setelah kita asingkan barang-barang yang kita terpaksa letak di tepi sebab dia non-compliance dan sebagainya ataupun expired dan sebagainya, kita terpaksa letak tepi. Rest assured, barang-barang bantuan yang melepasi garis panduan yang telah kita letakkan, semua ini kita meletakkan komitmen di peringkat Sekretariat Ops Ehsan, semuanya ini untuk kita pastikan akan dihantar kepada masyarakat yang memerlukan di Gaza. Jadi 1, 2 insya-Allah akan naik kapal terbang kargo. Yang ketiga ini kita masih lagi insya-Allah membincangkan bagaimana jalan yang terbaik, jalan yang terpantas untuk kita hantar sorti yang ketiga ini. Okey. Seterusnya mengenai prioriti ataupun keutamaan barang-barang bantuan pada hari ini, bercakap dalam konteks menuju kepada pengumpulan penghantaran kedua dan ketiga ini, apakah barangan yang sangat-sangat diutamakan sebagai bahan bantuan yang perlu sampai segera? Okey,
Untuk perhantaran yang pertama pada malam ini, kita memberikan hampir 85% daripada barangan tersebut adalah barangan keperluan perubatan. Dan seterusnya untuk yang perhantaran yang kali kedua juga ada sedikit barang perubatan dan makanan. Tetapi secara generalnya yang kita boleh maklumkan bahawa keperluan perubatan merupakan prioriti yang paling utama yang kita letakkan. Jadi sumbangan-sumbangan berbentuk ubat-ubatan, barang-barang perubatan yang pakai buang, contohnya macam tiub dan sebagainya, ini di antara barang-barang keperluan medikal yang kita sasarkan untuk kumpulkan. Dan ramai juga, masya-Allah, ramai juga syarikat-syarikat medikal yang telah menyampaikan sumbangan. Dalam masa yang sama, di peringkat kita Ops Ihsan, kita akan melakukan pembelian barang makanan secara pukal di Mesir, kerana dari sudut kos efektifnya, kosnya lebih murah untuk kita beli secara pukal di Mesir, dan kita akan procure di sana dan kita akan salurkan melalui jalan darat di Mesir lah. Jadi keperluan barang-barang ini kita akan maklumkan untuk pengumpulan yang seterusnya. InsyaAllah dalam masa yang terdekat kita akan umumkan. Jadi ayuh kita seru kepada rakyat Malaysia, bersama-sama kita gandeng tenaga, berikan sokongan kepada usaha kemanusiaan secara bersama. Kolektif effort di antara kerajaan Malaysia dan rakan-rakan NGO untuk sama-sama menyatakan solidariti kita kepada mereka yang memerlukan di Gaza pada waktu ini. Okey, tadi kita cakap mengenai perhantaran barangan dari Malaysia, dan juga Syahrir cakap juga mengenai pembelian ataupun procurement barangan, terutama sekali makanan di Mesir, dan kemudian akan dibawa masuk ke Gaza. Dan ini bermakna pihak Sekretariat memerlukan tunai yang mencukupi untuk beli barang-barang makanan dan juga barang-barang yang mudah lusuh ini dan yang boleh dibeli di Mesir. Kalau kita lihat ya, data yang saya ada, di mana dana yang dikumpul adalah sekitar 81 juta ringgit. Ya, ini merupakan data 5 hari lalu. Dan berapakah wang yang diperlukan oleh pihak Sekretariat untuk dibawa dan bagi melancarkan proses procurement bahan-bahan makanan dan bahan-bahan mudah lusuh yang lain tu? Okey, saya rasa di peringkat kami tidak ada autoriti untuk menyatakan berapa jumlah dana yang akan diperuntukkan daripada tabung amanah rakyat Palestin ini, AKLP. Ya. Namun begitu, kita telah diberikan mandat ataupun diberikan tanggungjawab untuk set up satu operasi di Mesir bagi tujuan yang dinyatakan. Bermaksud kita akan berada di sana untuk membuat networking, mendapatkan hubungan perdagangan di Mesir, dan daripada situ kita akan memberikan cadangan kepada kerajaan Malaysia. This is our kita punya cadangan bahawa kita nak membeli ini berdasarkan needs assessment yang kita perolehi daripada assessment kita di sana juga, bersama-sama dengan rakan-rakan NGO international di sana. Berdasarkan itu, maksudnya tidak ada spesifik amount yang kita akan tetapkan, tetapi ia akan berdasarkan maklumat dan juga cadangan daripada Sekretariat Ops Ihsan kepada kerajaan Malaysia. Jumlah ini yang akan kita tentukan dalam masa terdekat, mungkin dalam minggu depan atau minggu satu lagi. Dan daripada situlah nanti peruntukan itu akan diberikan oleh kerajaan Malaysia untuk kita uruskan bahagian procurement, bahagian pembelian dan sebagainya. Seterusnya untuk menggerakkan, memastikan pergerakan masuk barang bantuan ini terus ke dalam ke sepadan Rafah dan masuk ke Gaza, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Saudara Syahrir atas perkongsian dan kemaskini Ops Ihsan setakat hari ini, di mana malam ini merupakan perhantaran pertama menerusi KLIA. Ya, kita doakan bahawa perhantaran pertama ini selamat sampai ke Mesir dan kemudiannya ke Gaza menerusi pintu sepadan Rafah. Terima kasih banyak atas kemaskini ini Saudara Syahrir Afzal Saleh di talian seperti tadi. Beliau merupakan Sekretariat Ops Ihsan dan juga Ketua Pegawai Operasi Global Peace Mission GPM Malaysia. Baiklah,
Ada beberapa lagi perkembangan mengenai perang di Palestin ini yang ingin saya bacakan, di mana pasukan pejuang Hezbollah di Lubnan melancarkan beberapa siri serangan ke atas kem tentera Israel di sepadan Lubnan. Menurut agensi berita nasional Lubnan, serangan pada Khamis itu membunuh 4 individu berhampiran sebuah perkampungan di selatan Hulak. Dalam satu kenyataan, kumpulan pejuang Islam itu berkata sejumlah 19 serangan telah dilancarkan terhadap tentera Israel secara serentak menggunakan peluru berpandu. Selain itu, Hezbollah berkata 2 drone yang penuh dengan bahan letupan telah berjaya disasarkan terhadap kedudukan komando tentera Israel di kawasan ladang Sheba yang selama ini dipertikaikan pemilikannya. Serangan Hezbollah menggunakan drone letupan berlaku beberapa hari selepas kumpulan itu berkata buat kali pertama ia menggunakan peluru berpandu darat ke udara terhadap drone Israel. Pada masa sama, satu kebakaran meletus di bandar Kiryat Shmona di utara Israel pada Khamis selepas roket yang dilancarkan dari Lubnan mengenai kawasan perumahan. Pada 20 Oktober, Israel mengarahkan pemindahan penduduk Kiryat Shmona, sebuah bandar di utara berhampiran sepadan Lubnan. Sementara itu, tentera Israel membalas serangan di pinggir badan Kiam terletak 6 km dari sempadan Israel-Lubnan. Bagaimanapun, Datuk Bandar Kiam Ali Rashid menegaskan hanya beberapa individu sahaja yang cedera akibat daripada serangan oleh rejim Zionis Israel itu. Hezbollah merupakan sebuah gerakan pejuang Islam yang disokong oleh Iran dan mempunyai salah satu pasukan separa tentera yang terkuat di Timur Tengah. Beberapa minggu sebelum, Hezbollah menerima peringatan daripada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahawa kumpulan pejuang itu akan dihancurkan dengan kekuatan yang tidak dapat dibayangkan sekiranya memutuskan untuk terlibat dalam peperangan Palestin-Israel. Bahrain mengesahkan bahawa negara itu sudah memanggil pulang dutanya dari Israel pada Khamis. Menerusi kenyataan awal Dewan Rendah Parlimen Bahrain, kerajaan mengesahkan pada Khamis bahawa dutanya akan kembali dan duta Israel di Manama meninggalkan negara itu. Hal itu sekaligus menimbulkan keresahan dan cabaran bagi negara serantau yang masih meneruskan hubungan diplomatik yang erat dengan Israel. Selain itu, difahamkan hubungan ekonomi Bahrain dengan Israel juga telah digantung. Bagaimanapun, Israel menafikan dakwaan itu dan mempertahankan bahawa hubungan dengan Bahrain masih lagi stabil. Sementara itu, kenyataan daripada Manama tidak menyebut tentang memutuskan hubungan ekonomi walaupun beberapa penerbangan antara kedua-dua negara digantung buat sementara waktu. Keputusan itu susulan protes berminggu-minggu di seluruh Asia Barat kesan pengeboman Israel ke atas semenanjung Gaza menyebabkan ketegangan serantau. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, negara seperti Bahrain, Sudan Maghribi dan Emirat Arab Bersatu telah bergerak untuk menormalkan hubungan dengan meningkatkan kerjasama ekonomi serta ketenteraan dengan Israel. Perjanjian tersebut yang dikenali sebagai Perjanjian Abraham dicetuskan oleh Amerika Syarikat yang telah merangkanya sebagai langkah ke arah Asia Barat yang lebih aman. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyeru supaya semenanjung Gaza diberikan akses penuh kepada bantuan perubatan dan bahan api. Menurutnya, seruan itu perlu direalisasikan sekarang tanpa ditangguh lagi kerana jika lambat bertindak, semakin terancam nyawa penduduk di Gaza. Katanya apa yang paling diperlukan ialah akses penuh untuk bantuan perubatan dan bahan api. Dr. Without Borders MSF maklumkan Turkish Palestinian Friendship Hospital ialah satu-satunya hospital awam yang merawat pesakit kanser di semenanjung Gaza tidak lagi beroperasi susulan serangan Israel dan kekurangan bahan api. Setakat ini, hospital itu tidak lagi beroperasi akibat kekurangan bahan api dan beberapa serangan telah menjejaskan kemudahan itu. MSF menyebut ia adalah satu-satunya hospital awam bagi pesakit kanser di semenanjung Gaza dan kini berpuluh-puluh pesakit kanser dalam keadaan risiko serius. Israel terus menyekat kemasukan bahan api ke Gaza yang menjadi sumber penting bagi memastikan hospital terus beroperasi. Hospital dan kemudahan penjagaan kesihatan turut diserang semasa peperangan ini. Tentera Israel kali ini telah memperhebat serangan udara dan darat ke atas semenanjung Gaza hingga mengakibatkan sekurang-kurangnya 9,000 rakyat Palestin maut, manakala lebih 22,000 lagi cedera sejak 7 Oktober. Baiklah, sekian laporan untuk jam ini. Saya Syamsul Johari. Jumpa lagi.